zaman Nabi Adam sampai Nabi kita 15,000 tahun lebih kurang. Dalam kajian sains arkeologi, penemuan melalui bukti fosil dan bukti-bukti lain kewujudan manusia purba telah berusia jutaan tahun. Mohon pencerahan. Baik. Dia kata ada fosil, fosil ni tulang yang telah tersimpan, terbenam. Dah, panggil fosil. Okey. Biasanya 1,000 tahun ke atas dia panggil fosil. Okey. Dia kata 1,000,000 tahun. Tapi dalam kitab-kitab ulama lebih kurang 15,000 tahun hingga 20,000 tahun saja. Pada satu betul. Betul belaka. Kerana semua itu tidak ada ketepatan yang takdir. Yang tahu sukatan yang betul Allah Ta'ala saja. Macam kajian dia kata dia jumpa tulang dinosaur. Okey, contoh. Satu tulang dinosaur dalam batu di Argentina. Dia ukur tengok balik bahan kimia 14,000 tahun. Betul tak? Belum tentu betul. Kajian. Okey, ilmu manusia ni banyak ke sikit. Sikit saja boleh jadi betul, boleh jadi salah. Cuma boleh kita jadikan sandaran kerana mereka ahli dalam bidang. Tapi bukan pengetahuan ahli arkeologi sama dengan pengetahuan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada manusia itu ilmu mereka sikit saja. Faham? Ilmu Allah lebih menepati. Jadi tak salah pun arkeologi, tapi jangan kita anggap ini sebagai Tuhan yang betul segala-galanya tepat. Kerana kajian itu kadang-kadang tersasul. Soalan seterusnya. Mohon huraikan hadis Nabi jihad yang paling utama berkata benar didapat pemimpin yang zalim. Betul lah. Sebab apa? Sebab kalau kita diam daripada kezaliman, rosak masyarakat, rosak agama kita. Kita sekarang ni tak sunyi daripada agamawan yang sangat ramai. Balik daripada pondok, balik daripada Mau Jordan, balik daripada Algeria, balik daripada Tunisia, balik daripada Iraq, balik daripada Syria, balik daripada Maghribi, balik daripada Mesir, balik daripada Yaman, beratus ribu agamawan. Tapi yang penting sekali ialah mencegah kemungkaran, menegakkan benda yang benar, berani berkata benar di hadapan sultan, penguasa atau pemerintah yang tidak. Itu yang penting. Bukan sekadar buat balik kitab banyak-banyak, hebat dengan tasbihmu besar, serbanmu besar, ridakmu hebat, zikirmu panjang, tahajudmu lama. Mu banyak jumpa syekh ni, jumpa syekh tu. Tapi kemungkaran dibiarkan. Maksiat makin bertambah. Konsert macam-macam LGBT penuh dalam negara. Arab berleluasa. Kita tak bersuara langsung. Kita padam dengan kitab kita, padam dengan zikir kita, padam dengan sebab. 15 บาท 20 บาท ค่ะ Tak boleh. Wa hum qadiruna ala an yukiru wa lam yukiru ila fa'ada wa idza fa'adu zalika azaballahu amma wal khasa. Nabi kata umat aku akhir zaman mereka mampu mencegah kemungkaran, tapi mereka diam, tidak mencegah kemungkaran. Bila umat aku ramai yang tahu tapi tak cegah kemungkaran, Allah akan azab orang yang berbuat maksiat dan orang baik-baik yang tak terlibat dengan maksiat. Habis Tuhan akan azab lagi. Soalan seterusnya. น้อง20 บาท ค่ะน้ารวม20 บาท Kenapa agamawan sering bercakap perkara borok menyebabkan kekeliruan di kalangan orang awam? Sebab tu kalau orang yang duduk mengajar dalam kelas, kelasnya rendah saja, tak belajar muqaddam ataupun apa benda ni, kelas Quran kanak-kanak. Tiba-tiba datang seorang syekh besar dalam ilmu tajwid, hebat dia ni. Boleh tak diganggu kelas? Tak boleh. Jangan kamu lah, kamu pandanganmu tajwidmu lebih tinggi. Ini orang ajar budak-budak. Akan jadi perbalahan. Sebab itulah kita sekarang duduk dalam keadaan amat damai. Datang pula beberapa orang agamawan nak tunjuk pandai, buat datang kaum pendapat yang pelik-pelik. Jadi masalah dalam negara. Pandangan mazhab lain, pandangan benda anjing dalam rumah dan sebagainya. Jadi habis hilang kedamaian. Itu sebab. Sebab tu kalau kita sebenarnya tugas ni ialah mencegah kemungkaran. Bukan tunjuk pandai, hebat, kitab besar, dobik banyak dan sebagainya. Nak tunjuk pandai, kita boleh tahu kau pelik-pelik, pupuk dalam Facebook, orang nampak hebat dan sebagainya. Bukan. Kita nak orang awam lebih ramai dekat dengan agama supaya mereka minat kepada agama untuk mereka hidup dalam beragama. Itu kita nak, bukan tunjuk pandai. Tapi oleh kerana tak jujur, masing-masing nak tunjuk hebat, nak tunjuk pandai jadi ke. Setai pandai cocok.
Boleh tak kita upah bagi arwah yang tak sempat buat haji semasa hidup walaupun tidak diwasiat? Katakan dia mati tidak tak wasiat. Hukumnya barang yang wajib tidak syarat wasiat. Faham? Contohnya ayah kita ni dia berhutang dengan kedai Pok Mat RM1,000 masih hidup tak dah bayar. Okey, bila mati wajib bayar dengan guna arwah, harta arwah ni. Faham? เดี๋ยวก่อน Wasiat ค่ะ tak ดูก่อน wasiat ได้นะ wajib คะ bayar. 815 บาท Mayat tu wasiat, kalau aku mati jangan bayar จ่ายก่อน hutang แล้ว aku นะ pada คะ Pok Mat. 15 บา Wajib ท bayar 20 juga บาท kerana จ้า Pok Mat. Faham? Jadi kalau tak pergi haji lagi, ambil duit si mati 4,000 contoh untuk upah haji. สั่งหมดแล้วค่ะ Anak beranak dia kata aku tak halal ambil duit ayahku, tidak berguna. Kerana bila mati harta tidak jadi milik waris. 120 Bila mati seseorang harta balik jadi milik Allah. Kena bayar hutang orang dulu, hutang agama lah. Habis dah bayar hutang agama, haji dan sebagainya, puasa dan sebagainya, bayar hutang orang pula. Ada baki tu baru balik kepada waris. Baru waris berhak. Ha? Soalan seterusnya. Saya nak tanya, bolehkah seorang itu junub pada malam raya? Hari raya pun boleh, tak malam raya. Seorang lagi. Nah, dia tak boleh berjunub di dalam ihram. Nah, malam raya boleh. Nah, tapi janganlah sambil bertakbir. Soalan seterusnya. Bagaimana nak jihad yang paling utama adalah pemimpin yang zalim. Jangan sembunyi, jangan sayang jawatan, jangan sayang pangkat, jangan sayang kedudukan. Orang buat benda yang kafir kata kafir, buat benda yang munafik kata munafik, buat benda syirik kata syirik, buat fasik kata fasik, buat benda bodoh kata bodoh. Jangan sayang jawatan. Ramai orang tak sanggup nak kata. Kenapa? Kerana sayang jawatan, seronok dengan kedudukan dia. Tak, ke tempat dia sekarang ada jawatan-jawatan tertentu dalam kerajaan dan sebagainya. Tak, dia berdiam diri. Nampak? Kalau kita diam diri, takkan kita tahu, kita tak mengkhabar benda yang betul, takut apa, hilang jawatan, takut kena buang kerja, takut kena tarik balik tauliah dan sebagainya, dia makan api neraka. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Orang-orang yang tahu, sama ada dia orang besar dalam bab ulama ataupun dia habib ke apa, dia maulana ke apa, dia tuan guru ke, dia PhD ke, doktor ke, ustaz ke, asatizah ke apa kan, tak, dia tahu hukum-hukum halal haram, tapi dia diam tak mau bagi tahu. Kerana apa? Nak dapatkan habuan yang sedikit bulan-bulannya. Mereka inilah orang yang tak makan daripada pendapatan bulanan mereka, melainkan api neraka dalam perut. Allah tidak akan bercakap dengannya pada hari kiamat. Wala yuzakihim, Allah tak akan ampun bagi mereka ini azab yang pedih pada hari kiamat. Nampak? Jangan main. Sebab itulah afdal jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling tinggi bayarannya, berani berkata benar, berani berkata haram, berani berkata halal di hadapan pemerintah yang tidak betul. Bagaimana istiqamah nak meninggalkan perbuatan maksiat? Banyakkan berbuat perkara lawan bagi maksiat, iaitu ibadat. Saya selesai baca Yasin, saya dahulukan kata, Ya Allah, jika ada pahala bacaan Quran, aku hadiahkan kepada Nabi, isteri keluarga, para Nabi, para malaikat, para yang sambung diri sendiri, kawan saya marah. Ya, tak boleh rayak gitu. Tolonglah saya rasa bersalah sangat-sangat. Perkara hadiah seperti itu ada berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian ulama membolehkannya. Jadi tak payah kepada. Soalan seterusnya. Ramai golongan dewasa 50 tahun ke atas suka sangat sedawa dengan kuat dalam sembahyang, mengganggu jemaah yang lain. Allah, apakah hukum sedawa dengan kuat? Jawabnya, kalau dia tidak dapat mengawal, memang keluar bunyi, dimaafkan. Dia sekali
Barulah terganggu orang. Hukumnya kadang-kadang jatuh kepada haram. Kerana apa? Kerana takzik, kerana menyakiti orang lain. Patutlah kalau boleh jangan keluarkan bunyi. Soalan seterusnya. Anak laki-laki pergi solat di masjid, ibunya kurang sihat, minta dia solat berjamaah di rumah. Dapat pahala 27 kali ganda atau sekadar dapat pahala biasa. Jika membantah pendapat ibu, adakah dia dosa menderhaka? Jawabnya, orang perempuan tak perlu semayang berjamaah. Kalau dia dapat 27, dia semayang seorang pun dapat. Kerana Nabi kata, salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha bil masajid. Salat seorang perempuan di dalam rumahnya lebih afdal daripada dia salat di semua masjid. Nampak? Cuma kalau anak laki-laki dia ada di rumah, boleh salat sunat dengan ibunya di rumah. Itu kalau dalam masalah salat. Ada pun dalam masalah menjaga kesakitan ibu, maka boleh meninggalkan salat jemaah kerana merawat ibu. Okey. Soalan seterusnya. Banyak masjid imam guna mic pakai atas telinga. Mic itu dekat sangat dengan mulut. Imam baca surah yang kuat. Walaupun solat zuhur asar telah mengganggu bacaan makmum. Apakah pendapat? Jawabnya, kalau semayang zuhur dan asar ada benda yang kuat, ada benda yang perlahan. Apa yang perlahan? Yang sunat kuat pada semayang subuh, maghrib dan isyak, iaitu baca Fatihah dan surah saja. Faham lagi? Dia 3 bacaan dalam semayang. Yang pertama, semuanya perlahan. Yang kedua, ada kadanya kuat. Yang ketiga, kuat pada setengah tempat. Contoh yang pertama, semuanya perlahan. Doa iftitah. Dan semayang rukuk ke gari perlahan. ดูก่อนได้นะคะไก่กอแรก15 บาท 20 บาทจ้า Nak muimam ke apa semua perlahan. Lagi masa kamu tasbih di dalam sujud, lagi rabbil fili, lagi tasyahud. Tapi ada yang imam kuat, makmum perlahan. Apa? Takbir intiqal, takbir pindah rukun. Imam Allahu Akbar. Sama ada semayang zuhur, semayang subuh, semayang asar, semayang kuat, semayang perlahan, tetap kuat supaya dengar makmum. Allahu Akbar. Nah, begitu juga memberi salam. Kalau semayang perlahan, baca Fatihah, asar dan zuhur perlahan. Imam, bismillah. Imam. Tapi kalau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita imam silap. Salam perlahan juga. Mok lu, mok ni, mok enggak. Duk jongok itu. Duk salam. Pasal salam perlahan. Kenapa mu salam perlahan? Dia ingat mayang sul main salam perlahan. Dah, salam kuat sekadar dengar oleh makmum. Yang perlahan, Fatihah dan surah untuk semayang asar. Faham lagi? Takbir intikal kuat. ดูก่อนได้นะคะ Nah, jadi di semayang zuhur tu imam. ไก่กอแรกไหมคะ15 บาท 20 บาทค่ะ Perempuan lah tapi dia jual agak lagi. Tu jual duduk bawah, duduk khisi, duduk telur kuning. Habis jual dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah bayar. Ini silap. Yang perlahan kuat, syekh dan jahat, Fatihah dan baca surah. Okey? Saya beli kereta pioneer aja pada ayah saya bulan-bulan saya bayar ansuran dalam 2 tahun ayah saya mati. Seorang adakah kereta itu kena faraid? Sebab harus bayar keuntungan bunga bank. Saya masih teruskan bayaran. Baik. Dia beli ayah kereta ke ayah, dia bayar hutang. Dia tak beli cash. Okey, contoh. 2 tahun ayah dia pakai kereta, mati ayah. Jadi kereta tu faraid ke dah? Dengar baik-baik orang. Macam. Tengok masa memberi ke ayah tu. Pinjam ke lah dia? Itu jawapan. Mau beli, lepas tu mau beri kaya ke pinjam? Cik jawab. Hadiah faraid. Nah, milik ayah, milik si mati. Faham lagi? Mana mu beri harta itu kepada ไก่กอ ayah แรกไหม dan คะ mu telah 15 bersanggup บาท dengan 20 บาท bayaran. ค่ะ Jadi faraid. Jangan main-main. Harta sekadar mana? Sekadar bayar tu lah.
Sekodok bayar. Nilai hak tak bayar kita masuk. Nilai hak bayar dah. Soalan seterusnya sikit lagi. Apakah hukum laki-laki bukan mahram bermesej dengan seorang perempuan? Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. Apa yang harus? Jual beli. Dia atas mesej perempuan tu jual barang. Nak jual dedok ayam makanan lembu. Bang, okey. Dia buat atas mesej. Assalamualaikum Cik Ani. Esok masuk dedok lembu 2 guni. Bayar selalu malam ni. Boleh tak? Boleh jual beli. Apa yang makruh? Buat apa tu? Dah haram. Makan apa malam ni? Nampak awak sekarang pakai baju kelawar ke? Awak jadi kelawar. Faham? Mana yang haram? Rambut awak lurus ke hiting? Sudah kerja dah lah. Haram lah tu. Gigi kona. Laki dia memang gitu lah. Dia takkan dia untuk bersifat 20 kalau jumpa dengan orang puan. Dia akan dia kona. Habis tu dia nak cara belaka. Jatuh kat gambos keping lah dah. Nampak? Atau gambos keping. Jangan beri lampuk haram. Aduh, mula-mula. Dia ngai mada. Atau gambos pakai tudung leh. Pakai tudung. Atau puan atau tudung. 2 minggu lagi boleh beri nampak telinga sikit. Aku dah kerja dah lah. Puan bodoh. Aduh. Macam lah kerja dia. Orang lelaki. Macam tak? Kerja nak mengecek nama. Aku tahu. Apakah hukum lelaki pakai cincin tembaga? Lain pada emas boleh. Nabi akad mah pada tangan kanan, Nabi akad sutera pada tangan kiri. Hadza halalun li inasi ummati. Ini benda halal bagi umatku yang perempuan. Wa haramun li dzikurihim, dan haram bagi yang laki-lakinya. Jadi lain pada cincin emas laki-laki boleh pakai. Cincin perak boleh pakai, cincin besi boleh pakai, cincin kayu boleh pakai, cincin buluh boleh pakai, cincin benda lagi, cincin stainless steel boleh pakai, cincin kaca boleh pakai, cincin perak boleh pakai, cincin temaga boleh pakai. Kerana tidak ada larangan. Soalan seterusnya. Macam mana nak basuh najis hukmi atas lantai? Sebab basuh tak ikut syarat terus habis ruang tamu. Dengar baik-baik. Najis hukmi ni ialah najis yang belum dibasuh tapi sudah tidak ada sifatnya. Okey? Contoh anak kita kecil atas lantai sini. Tapi kita tak mau basuh lagi sebab sibuk nak pergi kerja dah. Jadi kita ambil anak atau dekat tu, orang jaga anak, kita pun pergi kerja, balik karang nak basuh. Faham lagi? Balik karang tengok kering. Kering dah atas lantai. Tak ada dah rupa yang kecil. Tapi tak basuh lagi. Hukumnya najis. Pada hukum. Hukmi tu pada hukum masih najis. Zat ada. Jadi sekali lalu air. Okey? Sekali lalu air. Najis. Jalan basah kena hujan. Boleh tak kita lalu kat situ? Tak ada pun air mengalir. Basah telah berapa minit. Tak ada masalah. Air hujan jatuh atas jalan. Jalan pun basah kan? Pasal jalan tak pakai payung. Basahlah jalan. Dia pun lalu atas jalan. Boleh. Anjing lalu juga kok jalan tu. Lalu tak, pagi anjing lalu, petang muta lalu. Boleh. Yang tak boleh pun naik anjing jalan. Baru tak boleh. Kenapa boleh ke anjing tu? Kerana boleh jadi awak pijak tu air yang bercampur dengan pijakan anjing. Boleh jadi tidak. Maka boleh jadi gitu. Al-aslu hukumnya asal ada taharah atas suci lagi. Dia nak jadi kena najis ni kena jelas. Datang anjing, gesek ni kita lekat peluh. Bapa wajib basuh 7 kali. Datang babi kecil kena atas lipat kita. Jelas nampak air kecil. Wajib basuh 7 kali. Tapi kalau pelanggar dengan babi tak ada kesan, tak wajib basuh. Dia lompat masuk turun daripada pokok. Babi lompat nak lari. Jatuh kepala babi. Babi kata ada. Kaki kepala. Bicu kepala babi. Kena sungguh kepala kita, kepala babi kena lapau kena. Babi duduk congok. Aduh. Kita tengok di cermin. Tak ada bulu, tak ada lendir, tak ada kecing, tak ada darah, tak ada liu, tak ada mani, tak ada apa, tak ada lekat. Tak wajib basuh. Walaupun bekok. Faham lagi? Tapi bila ada sikit je, ada sikit peluh anjing, peluh babi, wajib basuh. Faksilu sab'a, wajib basuh 7 kali. Kita balik-balik jalan tengok babi duduk main atas tangga rumah kita. Dia kata, babi, balik. Babi kata, memang babi. Dia pun balik. Faham? Kita pergi tengok, tak ada lekat benda. Tak ada tapak, tak ada kaki, tak ada lekat, tak ada apa, tak ada kesam, tak ada apa. Dah wajib basuh.
satu kakak. Okey. Tapi kalau ada sikit je lekat, micik sikit je belum, wajib basuh 7 kali. Ulahunna biturab, 1 kali je dengan air daripada tanah. Soalan seterusnya sikit ni. Guru saya suruh saya duduk tepi pelajar perempuan. Duduk suruh rapat-rapat. Tak boleh ikut. Mana boleh pelajar perempuan kena lain daripada laki-laki. Adik-beradik pun kena pisah umur 10 tahun. Nampak? Apa dia corona film apa je? Taklah kamu pisahkan anak kamu yang laki-laki dengan perempuan umur 10. Tempat tidur. Jangan duduk sama. Tak boleh. Tu adik-beradik. Faham lagi? Yang arah nikah. Apatah lagi yang bukan mahram. Cikgu lah tu kena pandai. Nah, laki-laki duduk dengan laki-laki, perempuan duduk bahagian perempuan. Tu baru betul cikgu. Tu laki-laki duduk ngopang biar rapat sikit. Tu kat cikgu. Ayo ping. Apakah hukum terlupa tayat awal? Kalau kita sudah bangun, kita boleh duduk balik. Bila? Kalau kita belum lagi tegak. Kita bangun nak berdiri dah tegak lagi. Tinggal tayat awal. Duduk semula baca tayat awal. Tapi sudah berdiri tegak tak boleh dah. Kerana sudah berpindah rukun. Okey? Siapa nak soalan lisan? Sila bangun sekarang. Cuba. Waalaikumsalam. Daripada utara tu dia bagi statement dah. Dia kata sains sihir. Dia kata sains sihir. Sains tu sihir. Dia kata gitu. Lepas tu dia kata salah nama แต่ก็แลกไหมคะ Kalau 15 saudara บาท dia 20 kata บาทค่ะ satu mungkin tak benar. Jadi apa? Dia kata gitu. Okey, satu dengan satu bukan dua. Satu dengan satu campur satu dengan izin Allah jawab itu. Okey, kita pun masuklah ke SSM. Satu campur satu biiznillah. Pak ke tau? Pak ke tau? Ada apa ikut dia? Okey. Jadi dalam sekolah dia ada belajar bahasa Malaysia ada tak? Matematik, sains. Jadi masa sains tu cikgu mari tu cikgu ahli sihir ke cikgu sains? Dah. Mereka mari ahli sihir baru nak boleh belajar. Okey? Okey, lagi. Lagi soalan. แต่ก็แลกไหมคะ15 บาท 20 บาทค่ะ Se je. Yang mana yang betul, yang mana yang sama-sama. Contoh isu. Okey. Apa fatwa ni? Isu kena ada isu apa persoalan ni? Persoalan apa? Mesti itu kita dapat tahu. แต่ก็แลกไหมคะ15 บาท 20 บาทค่ะ Kelantan ni ada tak jabatan mufti? Kalau saya kata dia salah, memang saya kata saya betul. Dia pula kata saya salah, dia betul. Kau tanya mufti. Pergi kat Google, mufti negeri Kelantan. Isu benda. Isu baca Yasin pada waktu malam. Dia kata bida'ah. Kita kata dapat pahala. Mufti jawab mana? Lepas tu kalau betul lah mufti jawab. Jelas lagi? Mufti pun, mesti dia tak ada maksud mana-mana. Mufti akan buat keluar hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam kerana Allah, maka Allah berikan ampunan dosa baginya. Mufti tak ditolak hadis ni. Kalau dia tolak dia jatuh apa? Taraf mufti dia. Jelas lagi siapa betul.
Itu cara. Lepas tu kalau ada kemuskilan, tanya mufti. Faham lagi? Jelas, mudah ya. Okey. Lagi soalan. Belakang. Makan minum semua kenyang belaka dah, pakaian apa belaka dah. Sunat kita beri lebih dengan duit. Sama saja, isteri kita bekerja tak kerja, wajib kita semua beri. Makan minum, tempat tinggal, pakaian. Walaupun gaji dia 1 juta sebulan, dia tak wajib keluar sesen pun untuk makan minum dan pakaian dia. Kita wajib keluar. Okey? Soalan. Macam mana cara kita berhijrah lebih baik? Kita nak jadi lebih baik berhijrah macam mana? Kita kena jadi ukurannya dengan kita sendiri, jangan ukur dengan orang. Okey? Jadi kita kena jadi lebih baik bukan daripada orang ini orang itu, kena jadi baik lebih baik daripada aku dahulu. Dulu aku tak baca Quran waktu malam, aku sekarang kena baca Quran. Dulu aku tak tahajud, sekarang aku nak mulai tahajud walaupun 2 rakaat. Dulu aku tidak sedekah, sekarang aku kena selalu bersedekah. Itu cara dia. Nampak? Dan kita lazimi dengan majlis ilmu. Ramai orang hijrah dengan amal saja. Dia tidak belajar agama. Dia tak dapat kefahaman. Kadang-kadang amal dia itu salah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu madudatun la tuqbal. Ramai orang yang beramal tapi kadang-kadang amalnya tak betul. Sebab apa? Tidak ada ilmu, maka tak betul, jadi salah. Orang zaman Nabi, dia semayang tak betul. Nah, dia pergi salam, ya Rasulullah, Assalamualaikum. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Kum fasali fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula, yang kamu semayang tadi tak betul. Rupanya dia tak belajar buat semayang. Itu zaman Nabi, apatah lagi kita zaman YB. Mak. Lagi soalan? Ya. Jadi. ใส่ก่อนแรกไหมคะ15 บาท 20 บาทค่ะ Tak apa, jangan duduk dalam jangan masuk dalam jamak duduk. Anda kena ada sempadan daripada masjid. Okey, kalau ada dinding tak apa. Hukumnya harus. Kalau boleh pilih tempat yang lain. Tapi kalau tak boleh pilih, itu dah tanah ruang yang ada, kena ada sempadan. Dia jangan tegur kan menghadap makhluk jamak depan. Nampak? Okey? Lagi, Dek. Hukum apa? Hukum main game. Masa mana? Masa orang azam. Kamu nanya. Kalau kita sedang bermain, sunat kita berhenti ketika azan untuk menjawab azan. Tapi ada setengah-setengah ibadah kita tak sunat berhenti. Contoh solat, kita tengah solat sunat, tak sunat kita berhenti untuk jawab azan. Kita tengah baca Quran, ada fuqaha kata tak sunat berhenti dulu jawab azan. Boleh baca, boleh lagi. Ada kaum mengatakan teruskan bacaan, nanti sedekah Allahul Azim baru jawab azan. Ada begitu. Okey, tapi ada yang mengatakan sunat berhenti. Dah macam Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah sunat berhenti. Okey. Jadi kalau bermain dia bukan ibadah, maka sunat kita potong, kita berhenti. Dek lagi soalan. Ya. Nama apa? Okey. Adakah Samiri itu ada terkait dengan Dajjal? Dia ada riwayat mengaitkan dengan dia Dajjal. Okey. Tapi pendapat yang ramai bukan. Dia adalah contoh orang yang syirik kepada Allah, kemudian mengambil kesempatan atas kelemahan ataupun lembutnya Nabi Harun AS. Dia yang mula buat onar bila Nabi Harun tak ada. Sebab tu pentingnya orang yang bekeng, yang garang di dalam masyarakat. Masa Nabi Musa dia tak buat hal.
Dah, bila Nabi Musa tak ada, pergi ke Bukit Tursina tu lah. Dah, dia gerahkan angkatan dia untuk kutip semua mah-mah ni, untuk buat berhala baru daripada emas jadi lembu yang keluarkan suara. Nah, dan dia ni kata riwayat lah, memang jin ramai yang ikut dia. Nah, dia boleh suruh tu jin buat itu ini dan sebagainya. Wallahu a'lam. Lagi soalan? Belakang. ไก่ตอนแรกไหมคะ15 บาท 20 บาทค่ะ Soalan agama dia. Dah jaga hati mak, kena kata sedap. Okey? Ada orang kalau kita berkata benar, menangis orang. Tak sedap, menangis Allah dia. Nah, jadi kita katalah sedap, tak ada masalah. Bukan tujuannya berbohong. Okey? Tapi kalau sedap ni kena, kalau jual ni dah 7 habis dah. Pelawak dah. Nah. Lagi soalan. Ya. Kuat sikit. Okey, tinggal semayang jadi kafir. Apa makna kafir? Pandangan jumhur ulama, jadi kafir itu kafir nikmat. Makna dosa dia sangat besar. Cuma dalam mazhab Hambali, kafir itu kafir betul. Kerana hadisnya man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Nabi kata siapa tinggal satu sembahyang dengan sengaja 95 waktu telah menjadi kafir terang-terangan. Maksud kafir dalam mazhab Hambali kafir betul. Jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi dah kufur nikmat. Maknanya dosa yang sangat besar, dia masih mukmin yang asli. Sebab tu dalam bab hudud tarikus salat, orang yang tinggal sembahyang, dalam mazhab Hambali tinggal kerana kufur, maka dikenakan hudud. Tapi hudud si jumhur kerana tarikus salat. Situ beza. Okey, lagi soalan. Semangat belajar agama. Kenalah ingat bahawasanya ilmu itu cahaya. Orang kafir yang ada ilmu, kedudukan dunia mereka tinggi. Maknanya lebihnya ilmu. Apatah lagi kita orang yang beriman tak nak kepada ilmu. Nampak? Orang kafir yang banyak ilmu, kedudukan di sudut itu, kehidupan dia lebih baik daripada yang tak berilmu. Menunjukkan ilmu itu al-ilmu nurun, memang cahaya sebagai pelita kehidupan manusia. Cuma belajar kena masa yang lama, dan jangan tujuan belajar nak berlawan dengan ulama, nak suruh orang hidup tengok muka kita, nak suruh jadi viral, nak jadi ustaz, selebriti, jangan. Nampak? Nak tunjuk-tunjuk tak payah. Kita belajar kerana nak keluar daripada gelap jahil kepada terangnya ilmu, mencari keredaan Allah. Allah viralkan kita, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tak tahu baca Quran. Okey. Tak lepas Quran, hanyalah tak tahu baca Fatihah. Bukan Fatihah saja. Fatihah saja wajib tahu. Tak tahu tak lepas fardu ain. Kerana wajib baca Fatihah dalam sembahyang, tak baca berdosa, tak betul, tidak sah. Lain daripada itu fardu kifayah. Okey? Jelas. Lagi soalan. Kita tak khatam Quran, baca yang tak khatam lah. Sahabat Nabi tak ada yang khatam Quran. Sahabat Nabi ada yang ingat beberapa surah, ada yang ingat banyak surah, ada yang ingat beberapa ayat saja, ada yang khatam Quran. Jadi kita sekarang lebih ramai yang khatam, tak ada masalah. Yang wajib boleh membaca khatam Quran 30 juzuk ialah setiap satu mukmin sekurang-kurangnya seorang. Itu fardu kifayah. Lain daripada itu wajib fardu ain, baca Fatihah sahaja. Okey, lagi soalan. Suara. Okey. Suara perempuan, ulama mazhab terbagi dua. Pendapat yang pertama aurat. Pendapat yang kedua tidak aurat. Okey.
Atas pendapat yang mengatakan suara perempuan tidak aurat pun wajib dijaga jangan sampai fitnah. Maknanya jangan sampai bernyanyi-nyanyi, menengok-nengokkan suara kerana ada larangan pada ta'dha'na bil qauli. Jangan kamu kaum perempuan mensedapkan suara kamu di hadapan laki-laki bukan mahram. Tetapi dalam masalah taranum Al-Quran, ulama berselisih. Ada pendapat melarang perempuan taranum melakukan Quran di hadapan bukan mahram. Ada ulama membenarkan. Kenapa? Kerana yang pada ta'dha'na bil qauli itu terjadi fitnah ialah perkataan yang bukan Quran. Adapun Al-Quran tidak mendatangkan fitnah. Nampak? Walaupun dengan suaranya yang sedap, Al-Quran adalah hidayah bukan fitnah. Itu sandaran dia lah yang mengatakan lain pada lagu Al-Quran dibenarkan perempuan taranum. Okey, ada yang melarang, tapi kaul yang membolehkan dia kata ayat Quran tidak memfitnahkan orang. Faham lagi? Lagi soalan? Ya, jangan itu. Waalaikumsalam. Banyak cerita lepas setahun dia meninggal dan itu syar'i dia meninggal. Adakah wajib bayar jumlah wang yang diberikan dengan andung? Okey, berhutang dengan orang dengan cara riba. Pinjam 1,000, bayar 1,500. Okey, masalah. Si mati sudah bayar berapa ribu? Pinjam 1,000, bayar 1,500. Faham tak? Berapa sudah bayar? Contoh, berapa sudah bayar? 1,000. Maka yang tinggal bunga lah. Tak wajib bayar. Yang wajib bayar yang sah di sisi agama. Pinjam 1,000, bayar 1,000. Itu sah di sisi agama. Yang tidak sah, yang lebih dari 1,000. Kullu qatin yajuru nafa'a fahuwa riba. Setiap beri pinjam untuk tarik untung dengan bayaran yang lebih itu riba. Maka riba itu haram. Yang haram tidak diiktiraf oleh syarak. Jelas? Lagi soalan? Ajar ni dulu. Boleh. Menyelamatkan diri kan disuruh syarak. Nampak? Datang tentera musuh datang ke negeri orang Islam. Nak membinasakan tempat letak gudang peluru tentera Islam. Dia pun jumpa dengan Tok Syiah, tentera musuh. Hei Tok Syiah, di mana tentera Islam letak gudang peluru? Kami nak kedil. Tok Syiah kata, di sini. Arahnya di sini. Katanya tentera kafir, kenapa awak tidak berbohong? Mak saya kata tak boleh bohong, tak baik. Hukumnya haram. Kerana dia sudah memudaratkan umat Islam. Wajib berbohong. Awak lagi? Itu contoh. Okey? Lagi. Masa 3 rakaat kita datanglah ke muskilan. Sudah 4 atau baru 3. Al-aslu al-adamu, asal baru 3. Nampak? Maka bal yamni ala mastaiqat, hendaklah kamu duduk atas yang kamu yakin. 3 atau 4? Yang mana kamu yakin? 4. 3 kamu rasa. Itu balik awal lah. Yang yakin 3 lah. Yang sok 4. Takkan yakin 4, sok 3. Kita sudah yakin 3 rakaat. Yang kita ragu 4 atau belum. Pak, nak bal yabni ala ma istaiqat. Nabi kata taklah kamu duduk atas yang kamu yakin. Rakaat berapa yakin? 3. Maka hukum bila sekarang aku 3. Berapa lagi? Wajib tambah 1 lagi. Lagi soalan? 5 บาท 20 บาทค่ะ Tak ada. Ni. Cincin swasta. Dia dalam kitab-kitab ada menyebut haram pakai cincin swasta dengan syarat. Cincin swasta itu diperbuat daripada emas. Kalau swasta yang bukan dibuat daripada emas, tidak haram. Antara kitab yang disebut kitab Jawi lah. Kitab Fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, beberapa mutiara yang indah. Okey, antara yang sebutnya lagi kitab Himpunan Fatwa Mufti Negeri Johor tahun 1950-an.